air ke sama je asalkan dia ada ilmu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. Okay, pelajar kimia tingkatan 5 hari ni kita jumpa lagi untuk 3 waktu. Okay, hari ni macam biasa sediakan kalkulator kamu dan macam biasa isikan link kehadiran macam biasa. Okay, apabila ada kerja kelas tambah kerja, okay, kerja yang perlu kamu buat sila upload di dalam Google Classroom ataupun kalau tak boleh, boleh PM kepada saya. Tapi sebolehnya masuk dalam Google Classroom. Saya lihat masih lagi ada 13 sahaja pelajar daripada 26 pelajar yang masuk Google Classroom. Okay, so kita pergi kepada haba penetralan. Okay, apa yang kita akan belajar? Okay, kamu dah belajar dalam tingkatan 4 dalam acid, base dan garam mengenai penetralan ataupun neutralization. So apa itu penetralan? So penetralan adalah tindak balas. Okay, tindak balas apa? Tindak balas antara asid dan alkali. Okay, sebelum tu tuliskan dalam buku nota kamu haba peneutralan. Okay, tulis dalam buku nota kamu haba peneutralan. Okay, tak perlu banyak. Cikgu tak nak nota banyak. Cikgu nak dalam setiap haba kamu tu tolong tuliskan maksud sahaja. Okay, so peneutralan atau neutralization is between the reaction between asid and alkali. Okay, tindak balas antara asid dengan alkali untuk menghasilkan garam dan air. So dia produk dia, asid dengan alkali, bila kamu tidak balaskan, kamu akan dapat garam dan air. Yang mana ion hidrogen daripada asid tadi, dia akan bertindak balas dengan ion hidroksida daripada alkali untuk menghasilkan molekul air. Okay, so apakah persamaan ion? So ini kita dah pernah jawab. Okay, kita dah jawab waktu kelas tambahan. Ingat tak? Masih lagi kamu ingat tak kelas tambahan kita hari Sabtu hari tu saya kata soalan tu minta tuliskan persamaan ion bagi tindak balas peneutralan. So persamaan ion untuk tindak balas peneutralan ialah melibatkan air. Okay, yang mana ion hidrogen bertindak balas dengan ion hidroksida untuk menghasilkan air. Kepada siapa yang masih lagi blur? Okay, cikgu dapat daripada mana? Okay, jom kita tuliskan. Okay, saya suka nulis. Okay, hidrogen, ion hidrogen adalah daripada asid. Okay, asid, bagi saya satu contoh asid. Okay, saya bagi kat sini asid hidroklorik. Okay, hidroksida adalah daripada alkali. So bagi saya satu contoh alkali, natrium hidroksida. So apakah bahan yang akan saya dapat? Okay, bahan yang akan dapat positif akan pergi combine dengan negatif. Ini pelajar tingkatan 4 pun pandai. So kamu sebagai pelajar tingkatan 5 di hujung jari saya iaitu NaCl. Okay, tambahkan dengan Na combine dengan Cl, kemudian H combine dengan OH, dia akan dapat H2O. Okay, kemudian HCl nanti dia akan pecah ikut pada ionnya iaitu hidrogen ion dan fluorida ion. Untuk natrium hidroksida dia akan pecah dua juga. Okay, iaitu yang pertama natrium ion dan satu lagi hidroksida ion. Garam ini pun dia akan pecah juga ikut ion dia akan mengion, dia akan menjadi natrium ion dan fluorida ion. Yang ini tak, kamu kekalkan yang ini je ya. Okay, yang ini kemudian kamu pangkah mana yang ada sebelah bahan dan produk. Sebelah sini bahan, sebelah sini produk. So bahan kat sini ada H+, kat sini tak ada. Sini ada Cl-, sini pun ada Cl-. So kamu crosskan dia, Cl-, Cl-. So di sini ada Na+, sini pun ada Na+. Kamu crosskan. So siapa yang tinggal? So siapa yang tinggal dekat sini? Okay, siapa yang tinggal dekat sini? Kejap ya, saya admit pelajar. Okay, yang tinggal dekat sini adalah H+ tambah OH- akan dapat H2O air. Ini adalah persamaan ion. Okay, so nanti kalau dalam aras tenaga tu, kalau dia suruh buatkan aras tenaga, contoh exothermic lah. So dekat sini kamu buat H+ tambah OH-, kalau kat sini H2O. Cikgu, kalau saya nak buat persamaan ini penuh, boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okay. Ini pun adalah peneutralan juga sebenarnya. Di kita kalau nak buat persamaan kimia dalam aras tenaga pun tak ada masalah. Okay. So kepada pelajar yang baru saja masuk kelas saya, so pastikan yang pertama apa cikgu kata dalam termokimia? Maksud ataupun definasi. Kena hafal.
Nak tak nak kena hafal. So apakah ayat yang pertama? Okay, dalam seterusnya untuk nota yang seterusnya selepas kamu tuliskan tajuk ni, tuliskan dia punya definisi. Jom kita tengok apa definisi dia. Cikgu kata kena hafal. So kita dah belajar haba pemendakan. Kita dah belajar haba penyesaran. Yang hari ni kita nak belajar haba penyucilan, iaitu perubahan haba. Nampak tak ayat yang sama, iaitu perubahan haba apabila 1 mol air. Kita nak kira 1 mol air ya. Okay, bukan yang lain, 1 mol air terbentuk daripada tindak balas peneutralan antara asid dan alkali. Okay, antara asid dan alkali. Dia mesti tindak balas antara asid dan alkali sahaja. Okay, kemudian ini adalah persamaan. Okay, ini yang tadi cikgu dah tulis ke atas. Okay, ini adalah persamaan termokimia dia. So delta H ini menunjukkan haba peneutralan dia. Okay, untuk haba peneutralan pastikan ada tanda negatif dan unitnya mesti betul, iaitu kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Pastikan betul ya. Okay, persamaan ini menunjukkan apa? Okay, persamaan ini menunjukkan 57 kilojoule haba dibebaskan. Okay. So saya nak tegur ya, ada beberapa pelajar yang silap. Okay. Kalau dia tanya perubahan suhu, itu adalah theta. Okay. Ini perubahan suhu, maksudnya suhu akhir tolakkan dengan suhu awal. Lepas tu, kalau dia kata perubahan haba, okay, perubahan haba adalah Q sama dengan MC theta. Ini perubahan haba. So saya nak tegur lah sebab ada pelajar yang salah. So Q sama dengan MC theta. Ini adalah perubahan haba. Okey, perubahan haba ni, okey, perubahan haba, okey, 57 kilojoule haba dibebaskan apabila 1 mol air. 1 mol air terbentuk daripada peneutralan 1 mol asid hidroklorik dan 1 mol natrium hidroksida. Itu yang kita maksudkan mengenai haba peneutralan. Okay, haba peneutralan. Okay. Tindak balas peneutralan ni banyak sikit. Dan eksperimen yang akan kamu lakukan pun banyak. Macam tadi sebelum ni haba penyesaran ada satu je eksperimen yang perlu kamu buat dekat Makman. Okay, samalah juga dengan tindak balas penyesaran, haba penyesaran pun sama juga, ada satu sahaja eksperimen. Tapi untuk tindak balas peneutralan, yang pertama kamu kena kenal pasti, okay, ataupun kamu kena buat eksperimen antara asid kuat dan alkali kuat. Okay, kemudian asid lemah dengan alkali kuat. Yang ketiga asid kuat dengan alkali lemah. Yang keempat asid lemah dengan alkali lemah. So kita nak bandingkan. Soalan selalu popular dalam asid haba peneutralan ni, nanti dia akan tanya yang macam inilah. Okay, kenapa dia kata tindak balas antara asid kuat dengan asid kuat dan tindak balas antara asid lemah dan tidak lemah menghasilkan haba peneutralan yang berbeza? Kenapa dan jelaskan jawapan kamu. Berapa? Bandingkan, lepas tu dia kata jelaskan jawapan kamu. So kamu bandingkan dah. Haba peneutralan antara asid kuat dan alkali kuat lebih tinggi berbanding asid lemah dengan alkali lemah. Kenapa kamu explain lah? Jom kita belajar. Kenapa? Okay. So yang pertama kamu akan buat eksperimen ini. So nanti kamu akan menggunakan dua jenis asid yang berbeza, iaitu asid lemah dan asid kuat. Okay, asid lemah di sini kita gunakan asid etanaik. Yang kedua kita gunakan HCl. Okay, kita gunakan HCl. Okay. Kemudian kita tindak balaskan dia, kita nak lihat. Okay, satu lagi cawan polistiren. Kenapa dalam soalan tu dia kata mengapa, kan 2-3 kali dia ulang soalan yang sama. Dia tanya kenapa kena guna cawan polistiren. Sebab siapa yang masih lagi blur lagi, cikgu soalan apa cikgu cakap ni? Soalan yang kita photostat, buku photostat yang cikgu photostat kan, yang kamu bayar RM5 tu. Yang ini. Okay, kenapa cawan polistiren? Sebab untuk mengurangkan ya, bukan nak menambahkan ke. Ada setengah pelajar dia salah macam itu. Untuk to reduce the heat loss to the surrounding, untuk mengurangkan haba bebas ke persekitaran. Bukan dia nak stop kan, dia nak mengurangkan, reduce. Okay, dia nak mengurangkan haba hilang ke persekitaran. Okay, minta maaf. Okay, so nanti kamu akan buat eksperimen ini yang pertama. Okay.
Yang kedua, antara alkali lemah dan asid lemah. Okay, dengan alkali lemah. So kita nak tengoklah bagaimana tindak balas itu. So nanti kita akan buat eksperimen ini. Okay. So nanti apakah yang akan kamu dapat? Jom kita tengok. Okay. Daripada apa yang akan kamu dapat, okay, tindak balas antara asid kuat dan alkali kuat, okay, dia akan menghasilkan haba peneutralan lebih kurang negatif 57. Okay, kemudian antara asid lemah alkali kuat negatif 55, asid kuat dan alkali lemah dia akan bagi negatif 52. Asid lemah dan alkali lemah dia akan bagi 50. So mana haba peneutralan yang paling tinggi? So haba peneutralan yang paling tinggi adalah antara kuat dan kuat. So kuat dan kuat dia akan menghasilkan haba peneutralan yang tinggi. Okay, berbanding antara lemah dengan lemah baru negatif 50. Okey, jom kita tengok sebab dia. Okey, perhatikan bahawa terdapat pengaruh kekuatan asid terhadap haba peneutralan. Okey, sebelum tu, kenapa cikgu buat kelas tambahan hari tu mengenai asid dan base? Sebab kita nak belajar yang hari ni. Sebab kita nak belajar pertama, apakah maksud yang kamu ingat lagi? Asid kuat, asid lemah, alkali kuat, alkali lemah. Okey, kalau asid kuat dengan alkali kuat itu bahan kimia yang mengion sepenuhnya di dalam air untuk menghasilkan ion. Kepekatan ion hidrogen yang tinggi untuk asid menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi untuk alkali. Itu ya, mengion sepenuhnya. Kalau yang lemah, bahan kimia yang akan mengion secara lengkap. Maksudnya dia adalah partially ionization. Partially ionization tu maksudnya dia mengion tak habis. Tak habis dia pecahkan dia punya ikatan tu tak habis. Dia boleh ada jadi molekul lagi, semua dia tak habis. Ada yang pecah, dia tak pecah. So dia pun boleh turn back. Turn back tu maksudnya dia boleh pergi patah balik kepada molekul, molekul boleh patah balik kepada ion, ion boleh jadi kepada molekul balik. So dia akan berulang. Sebab itu kita kata kalau yang lemah tu dia ada two-way reaction. Two-way reaction tu maksudnya kita punya anak panah tu ada dua. Ada dua, satu depan, satu ke belakang. Satu depan, satu ke belakang. Itu adalah two-way reaction. Kalau tindak balas yang asid kuat atau alkali kuat, dia punya arrow dia ada satu arrow je. Kena bezakan ya. So jom kita perhatikan. Okay, alkali lemah ataupun asid lemah mengion separa. Okay, macam cikgu cakap tadi, apa-apa mengion mesti kat dalam air. Okay. Kalau tanpa air, dia tidak akan menunjukkan sifat asid ataupun sifat alkali. Ingat dia, mesti di dalam air. Okay. Dan sebahagiannya kekal sebagai molekul. Okay. So, sebab itu yang cikgu cakap, bukan semua dia akan mengion di dalam air. Dan selebihnya dia akan kekal dalam keadaan molekul. Okay, seperti ayat ini. Okay, sebahagian haba. Ayat ni kena ada ya. Dalam kamu punya point untuk explanation. Sebahagian haba yang dibebaskan semasa peneutralan diserap dan digunakan untuk mengionkan molekul asid lemah atau alkali lemah dengan lengkap di dalam air. So maksudnya haba yang lain tu pergi mana? Okay, sebahagian haba yang dibebaskan tu digunakan dia nak putuskan ikatan yang tak putus dan jadi molekul ni. Dia tak habis putus. So nak habiskan molekul, nak habiskan putus antara ikatan tu, dia perlukan haba untuk putuskan ikatan yang masih lagi tak putus. So maka haba yang dibebaskan akan menjadi lebih rendah. Okay, sebab tu haba yang digunakan atau yang dibebaskan akan jadi rendah. Sebab haba dah digunakan untuk putus, so haba akan jadi rendah lah. So takkan tinggi-tinggi macam nak tinggi tak. Okay, cikgu masih lagi tak faham lah cikgu. Contoh macam ini, okay, cikgu lukis. Okay, contoh, kalau asid kuat, okay, contohnya asid kuat HCl. Okay, HCl bila dia mengion di dalam air, dia akan menghasilkan semuanya hidrogen ion dengan klorida ion. Ini yang kita panggil mengion sepenuhnya. Sepenuhnya akan menghasilkan hidrogen ion dan klorida ion. Dia tak boleh turn back. Dia tak boleh jadi molekul balik. Tak. Okay. Kalau yang lemah tu, contoh saya bagi asid etanoik, CH3COOH. Okay, ini adalah asid etanoik. Bila dia mengion di dalam air, dia akan jadi dua arrow. Kenapa cikgu? Okay, dia bukan sepenuhnya dia akan mengion menjadi etanoik ion dan hydrogen ion. Tak sepenuhnya. Dia juga akan terus turn back menjadi molekul. Dia boleh jadi ion,
kiranya dia ada ion, ada juga yang tak pecah menjadi ion, dia tetap kekal menjadi molekul. So yang tak kekal ni, yang tak mengion ni, so haba tadi diperlukan untuk memutuskan ikatan molekul ni. Sebab itu kenapa haba tersebut yang dibebaskan akan jadi lebih rendah. Okay. So haba penenturan antara asid lemah dan alkali lemah adalah paling rendah. Okay. Kenapa? Sebab lebih banyak tenaga diperlukan untuk mengionkan kedua-dua asid lemah dan asid kuat, asid lemah dan alkali lemah. Sebab dua-dua ni mengion secara lengkap. Okay. Dengan lengkap. Okay. Oleh itu ion hidrogen. Okey, so oleh itu ion hidrogen dan ion hidroksida yang dihasilkan dapat bertindak balas dengan lengkap untuk menghasilkan 1 mol air. Sebab kita nak menghasilkan 1 mol air. Sebab itu haba tersebut diperlukan untuk memutuskan ikatan di antara semua asid-asid lemah ataupun alkali-alkali yang lemah. Okey, sebab kita nak menghasilkan 1 mol air. Okey, so macam mana pula dia kata tindak balas peneutralan antara H2SO4. Apa tu H2SO4? So you know that H2SO4 is one of the diprotic acid. Itu apa tu diprotic acid? Kita dah belajar, sebab tu cikgu suruh kamu masuk kelas tambahan. So kelas tambahan tu cikgu dah bagi link, so tengok balik siapa yang yang tak dapat masuk tu, tengok balik. Okay. H2SO4, okay, bila dia mengion di dalam air, dia akan menghasilkan sama juga ion hidrogen dan ion sulfate. So, tapi dekat sini dia akan menghasilkan 2 mol ion hidrogen sebab kita nak balancekan kat sini. 2 mol ion hidrogen ni, yang inilah kita panggil dia adalah asid diprotic. Okay, diprotic. Kalau asid hidroklorik, asid hidroklorik bila dia mengion di dalam air, mengion tu maksudnya apa cikgu? Mengion tu maksudnya dia pecah jadi ion. So bila dia pecah jadi ion, dia hanya menghasilkan 1 mol ion hidrogen sahaja. So 1 mol ion hidrogen ini yang kita sebut dia sebagai asid monoprotic. Mono tu 1, okey? So peneutralan yang lengkap asid kuat diprotic dengan alkali kuat menghasilkan 2 kali ganda. Okey, nampak tak ni tindak balas antara ni? So yang ini dia guna asid sulfuric. Yang ini dia menggunakan asid hidroklorik. So haba yang dibebaskan dalam asid diprotic ini 2 kali ganda berbanding asid monoprotic. Okay, 2 kali ganda. So bila dia 2 kali ganda, so maksudnya dia lebih kuat lah. Sebab dia adalah diprotic, dia menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Sebab itu dia punya haba peneutralan lebih tinggi berbanding asid monoprotic. Okay. So tengok ni explanation. Ini yang cikgu cakap tadi, yang cikgu bebel tadi. 1 mol asid kuat diprotic, contohnya macam H2SO4, dia akan mengion lengkap untuk menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Manakala untuk 2 mol ion hidrogen akan menghasilkan air apabila bertindak balas dengan 2 mol ion hidroksida. Sebab kita nak menghasilkan sini 2 mol nak menghasilkan 2 mol kat sini, so semua kena balancekan jadi 2. Kalau macam equation yang biasa macam ini kan, yang ini 1 mol, yang ini 1 mol, ini 1 mol. Okey. So haba peneutralan antara asid sulfuric dengan natron hidroksida masih sama negatif 57 kerana maksud haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan bagi pembentukan 1 mol air. Cikgu tak faham. Maksudnya macam ini. Maksudnya kalau kamu tengok dekat sini. Kalau kamu tengok dekat sini, haba peneutralan dia adalah negatif 114. 2 kali ganda daripada HCl, betul? Tapi kalau ikut kepada definisi, apa definisi kata? Definisi kata haba peneutralan adalah haba yang terbebas apabila 1 mol air. Tapi dekat sini dia menghasilkan 2 mol air. Boleh ke kita nak menyatakan bahawa haba peneutralan adalah negatif 114? Tak boleh. Sebab dia kekal jadi negatif 57. Sebab kita nak 1 mol air. So nak kira 1 mol air, so dia punya ini, sebab itu penyataan dekat sini dia kata masih sama, iaitu negatif 57. Ini yang kita masukkan dengan haba peneutralan. Okay. Sebab kita nak bebaskan 1 mol air. Okay. So 1 mol air dihasilkan apabila menggunakan asid monoprotic. Contohnya HCl ke, HNO3 ke, dengan alkali yang kuat. Contohnya kalium hidroksida.
Okay, jom kita cuba untuk buat jawab soalan. Okay, kepada pelajar yang masih lagi blur, okay, sila tengok, perhatikan macam mana cikgu jawab soalan ni. Okay, yang ini step dia sama macam step kita kira haba penyesaran, sama juga dengan haba pembendakan. Dan pastikan jangan salah istilah lagi ya. Haba dibebaskan dan suhu dibebaskan, that is a different. Dua benda itu berlainan. Tolong ya. Okay, haba dibebaskan Q sama dengan MC theta. Okay, kalau suhu dibebaskan maksudnya theta. Theta. Okay. Kemudian kita tengok soalan, 60 cm padu larutan NaOH yang berkepekatan 2 molar, okay, dicampurkan dengan 60 cm padu larutan asid etanoik iaitu 2 molar. Okay. Suhu yang tertinggi adalah 40.5. Maksudnya 40.5 adalah suhu akhir lah. Okay. Suhu awal bagi larutan adalah 28. So ini perubahan suhu 40.5 kamu tolak saja 28. Itu perubahan suhu. Okay. Dan larutan asid etanoik ialah 28. Okay. Suhu awal dia sama. So dua-dua ni suhu awal dia sama. Okay, kalau semua maksudnya 28 tambah 28 bahagi 2. Kamu dapatkan average dulu ya. So average dulu baru kamu tolakkan yang tertinggi, tolakkan dengan yang suhu awal. Macam kamu kira haba pemendakan, ingat tak? Ada seorang pelajar tu dia kira haba suhu awal tu dia tolakkan, suhu awal tu lain, berdua tu lain, so dia tolakkan itu, salah. Kamu kena cari dulu purata untuk suhu awal. Purata average untuk suhu awal tu macam mana? Okay, suhu yang ini antara asid dengan alkali tu kamu tambahkan, bahagikan dengan 2. Okay, barulah suhu yang tertinggi tolakkan dengan suhu awal. Okay, dah siap, dah kamu kumpulkan data, masukkan maklumat. Okay, apa maklumat yang kamu dapat? Yang pertama, kamu kena kirakan bilangan mol air. Okay, bilangan mol air tu kamu dapat dari mana-mana? Yang pertama untuk pembentukan ion hidroksida. Yang kedua untuk pembentukan ion hidrogen. So kirakan ikut kepada formula N sama dengan MV over 1000. Minggu lepas masa kelas taman kita dah belajar. N sama dengan MV over 1000. So what you got? So here adalah 0.12 mol dan 0.12 mol. Okay, ini mol ya. Kalau bilangan mol yang kamu dapat ni, mana-mana soalan lah, bilangan mol ini satu lain-lain, satu tinggi, satu rendah, kamu ambil yang mol yang paling rendah untuk kirakan haba nanti. Okay. Kemudian buatkan persamaan. Okay, bila buatkan persamaan, okay, saya lihat pelajar selalu silap. Ingat tak? Dia suruh kira haba, contoh haba minggu lepas haba penyesaran. Kamu tengok tak markah dia 3 markah. Okay, kalau 3 markah ini dia menunjukkan kamu kena buatkan dia punya ratio. Okay. Ratio tu kena tunjuk. Okay. So bukanlah sekadar kamu kirakan macam ini. Yang ini. Pelajar dia kira yang ini je. So dapat ini. So yang itu dia kamu takkan dapat 3 markah ya. Okay. So buatkan ini. Okay. Daripada persamaan 1 mol dan terhadap cikgu panjang sangatlah ayat. Okay. Kalau panjang kamu buat macam ini. Okay. Buat NaOH dengan HCl. So kalau sini 1 mol. So dia akan menghasilkan sini pun 1 mol. Kalau sini 0.12 mol, so sini pun 0.12 mol. So dekat sini kamu dah ada dapat markah. Okay, kemudian dah siap itu kamu kirakan perubahan haba. Ini yang cikgu kata perubahan haba. Q sama dengan MC theta. Cikgu M dah dapat ke mana nak? M ni daripada isi padu dua-dua, asid dan alkali. Asid kamu guna, alkali kamu guna 60 cm padu. Asid kamu guna 60 cm padu. So 60 tambah 60, 120. Kalikan dengan density kat sini, ketumpatan larutan. Okay, larutan isi padu kalikan dengan ketumpatan, kamu akan dapat mass M. Okay, lepas tu C. C ni memang dibagi muatan haba 4.2 joule per gram per Celsius. Kemudian kamu kirakan theta. Theta ni adalah perubahan suhu. Suhu tertinggi tolak dengan suhu awal, suhu akhir tolak suhu awal. So suhu akhir tolak suhu awal. So suhu awal tadi ada 2 kan? Kamu kirakan average ataupun purata. So kirakan kamu akan dapat ni. Okay. Dah ini jawapan ke? Belum. Yang ini untuk 0.12 mol. Okay. Yang ini untuk 0.12 mol. Yang ini pun sama juga. Kamu tak tulis. Yang 3 markah tu kamu tak tulis yang ni. Pembentukan 0.12 mol
air membebaskan 6.3 kilojoule haba. Kalau kamu sekadar tulis yang ini sahaja, kamu baru dapat 2 markah. Ingat tu ya. Markah kat situ 3 markah. Okey, 3 markah. Macam mana kamu nak dapat 3 markah? Kamu buat ini. Yang ini 6.3 kilojoule ni untuk 0.12 molar air. Okey. Kalau 1 mol, cikgu kenapa nak kira 1 mol? Kamu tengok balik dia punya definisi. Apa maksud definisi dia? Haba ponitoridam ialah haba yang terbebas apabila 1 mol air. Kita nak kira air 1 mol, bukan 0.12. Kita nak kira 1 mol. So nak dapatkan 1 mol, so buatlah perkadaran iaitu 0.12 mol air. Okay, air ataupun H2O akan membebaskan 6.3 kilojoule. Kalau 1 mol air akan dapatkan berapa? So 6.3 bahagikan dengan 0.12. So yang ini dah ada jawapan ke? Belum lagi. Belum lagi. Okay, yang ini tolong keluarkan, buat macam ni. Delta H sama dengan negatif 52.5 kilojoule per mol. Unit kena betul. Okay, unit kena betul. Okay, unit ni dan tanda negatif ke positif kena betul. Okay, dan satu lagi saya nak ingatkan, kalau boleh ini tukarkan kepada kilojoule. Barulah kamu senang untuk dapatkan haba penituran sebab dia minta kilojoule. Okay, faham? Okay, kita pergi kepada aktiviti 3B. Okay, sediakan kalkulator semua. Okay, sediakan kalkulator. Okay, yang pertama dia kata hitungkan haba peneutralan. So nak kirakan haba peneutralan macam biasa, macam tadi, dapatkan bilangan mol untuk asid, dapatkan bilangan mol untuk alkali. Okey, tolong tekan kalkulator semua. Okey, step yang pertama, bilangan mol asid. Asid kamu gunakan HCl. So kamu gunakan 100 kali 2 bahagi 1000. Aiman dapat berapa Aiman? Bilangan mol NaOH pun sama 100 juga kali dengan 2.0 bahagi 1000. Aiman? 0.2 cikgu. Berapa? 0.2. Unit? Mol. NaOH pun sama. 0.2 mol. Okey, terima kasih Aiman. Okey, ini step pertama. Okey, step yang kedua, cari apa? Okey, carikan perubahan haba iaitu Q sama dengan MC theta. Okey, Q sama dengan MC theta M. So M kamu 100 tambah 100 200. Volume tambahkan, kalikan dengan density. Ketumpatan. Kali dengan 4.2 kali dengan theta. So theta kamu dapat berapa sini? So suhu tindak balas meningkat dari 30 sampai 43.5. So 43.5 tolakkan dengan 30, kamu akan dapat, mana kalkulator? Syamil, dapat berapa Syamil? 30 ke 43.5, berapa theta ni Syamil? 13.5. 13.5, terima kasih. So kirakan Q dia berapa? Betul tak Syamil? 11,000? Betul cikgu, betul. Betul. 11,340 joule. So yang ini untuk 0.22 mol. Okay, so nak dapatkan dia punya haba peneutralan. So nak dapat haba peneutralan, kamu cakaplah kamu cakap yang macam tadi ni. 0.2 mol air membebaskan 11,340 joule. Okay, kalau 1 mol, okay, kamu buatlah. So 11,340 bahagikan dengan 0.2. So berapa? Alia? Alia, kau ada ke? Apa dapat? Tak ada. Betul tak Aiman saya kira? Betul. Betul. Berapa dia punya unit? Negatif ke positif kita nak buat ni?
Delta H negatif atau positif? Exothermic Negatif. negatif. Kenapa? Sebab dia meningkat suhu. Suhu dia meningkat. Dia adalah exothermic, Syamil. Okay, terima kasih Syamil dan Aiman. Okay, so dia meningkat, suhu meningkat. So dia adalah exothermic, so negatif. Okay, dah siap. Dah siap. Okay, kemudian tuliskan persamaan termokimia. Saya tuliskan persamaan termokimia. Okay, kalau persamaan termokimia tu kau buatlah H plus tambah OH minus akan dapat H2O. Okay, termokimia ni persamaan yang atas ni. Ni tadi. Ni adalah persamaan ion. Persamaan termokimia tu adakah dia nak melibatkan ion hidrogen dan itu? Kita tengok. Siapa boleh bagikan saya, tindak balas ni tak payahlah kamu nak tahu kan, sebab kamu pun semua dah tahu apakah persamaan dia. So, pastikan kamu tahu ya, okay, bagaimana nak buat persamaan termokimia dia. Okay. Okay, betul ke saya buat? Cik, sebenarnya termokimia kan sama je ke? Oh, salah. Okay, persamaan termokimia bukan yang ini, minta maaf. Okay, persamaan termokimia, terima kasih Syamil. Okay, persamaan termokimia ini dia melibatkan apa yang bahan yang terlibat. Okay, HCl tindak balaskan dengan NaOH, dia akan dapat NaCl tambah H2O. Ini persamaan kimia. Okay, kalau kita kata persamaan termokimia, kamu letakkan hujung delta H. Sama dengan berapa kamu dapat haba penyutriannya. Negatif 56.7 kilojoule mol negatif 1. Ini persamaan termokimia. Okay, ini adalah persamaan termokimia. Okey. Kemudian, dah siap yang ini. Lukiskan gambar aras. So, gambar aras, saya nak guna ini je. So, saya nak gunakan ni. Saya tahu dia adalah exothermic. Tulis kat sini tenaga. Ada juga pelajar yang tertinggal perkataan tenaga ni ya. Pastikan buat ya. Kemudian turun ke bawah. So, sini cikgu nak tulis HCl tambah NaOH. Bahan dekat atas, dekat bawah adalah produk. H2O. Kemudian sini adalah haba dia. Tuliskan negatif ke positif. 56.7 kilojoule per mol. Ini adalah lukiskan gambar rajah. Kemudian dia kata ramalkan. Ramalkan perubahan suhu jika HCl kita tukar kepada HNO3 yang sama isi padu dan kepekatannya. Jelaskan jawapan kamu. Siapa dapat explain? Sama tak dia punya perubahan suhu? Syafika, sama tak perubahan suhu kalau cikgu tukar menjadi HNO3, asid nitrik? Syafika? Perubahan suhu sama ke tidak? Saya jawapan Syafika. So, perubahan suhu sama. Iaitu tadi berapa? 13.5 Celsius. Sebab apa? Sebab kamu cakap lah asid nitrit ni asid apa? Asid kuat. Asid kuat dan mengion dengan lengkap dalam air. Okey, dah siap. Dah siap. Okey, so kita tengok kepada kamu punya buku teks. Tengok kepada buku teks kamu. Buku teks pula, buku photostat. Ampun. Buku photostat. Latihan buku teks. Sambil-sambil tu bolehlah tulis dulu buku kerja kamu. Buku kerja kamu punya tadi tu. Oh, saya lupa buku kerja. Kalau buku kerja pun simple je. Buku kerja pun saya tengok pun simple je. Untuk buku kerja muka surat berapa? Muka surat 107. So, muka surat 107
107, 108. Itu je. Yang lain tu eksperimen. So eksperimen tu tak payahlah nak buat dulu. Okay. Okay. So untuk buku kerja tolong buatkan ya. Dia lebih kurang sama je. Nanti tolong buatkan itu untuk kerja kamu. So saya nak tengok kepada buku photostat. Ada tak latihan untuk haba penuturan? Okay, kita tengok bawah ni sikit. Buku surat berapa ya? Okay ni. Okay, yang ini kita tengok start daripada yang pertama tadi. Yang ini haba pembakaran esok. Okay, esok kita belajar. Esok pula hari Rabu ya. Hari Rabu kita belajar. So yang ini kita dah buat. Okay, soalan yang ini kita dah buat. Yang soalan perlex pun kita dah buat. Okay, yang ini. Yang ini ramai pelajar yang silap ni. Yang ini pun kena tahu ya apa dia persamaan ion dia. Okay. Tengok ya Kedah 2017 nombor 3. Okay, semua orang tengok Kedah 2017 nombor 3. Okay, muka surat 86. Okay, tengok ya muka surat 86. Okay, kita kena biasakan menjawab soalan peperiksaan. Okay, soalan ni. Okay, soalan ni diagram darjah 3 menunjukkan susunan radas menentukan haba penuturilan suatu eksperimen. Okay, larutan natron klorida dan air terhasil apabila 25 cm padu asid X 1 molar bertindak balas dengan 25 mol cm cube 1 molar alkali. Okay. Kemudian dia dah bagi initial dia berapa, suhu awal dan dia bagi juga maksimum. Okey. So siapa dapat jawab? Nuraini, boleh tak dapatkan jaya apakah maksud haba penuturilan? Nuraini, are you with me? Apa yang kamu faham mengenai haba penuturilan? Haba penuturilan ialah perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas penuturilan antara asid dan alkali. Okey, terima kasih Nuraini. Okey, so mesti kena hafal. Tapi kalau soalan tu minta kamu daripada eksperimen ini. So kalau lah contohnya lah macam soalan yang hari tu kita buat, nyatakan maksud haba penuturilan daripada eksperimen ini. So kalau daripada eksperimen ini sama juga tapi kamu ubah. Okay, perubahan haba apabila 1 mol air terhasil apabila daripada tindak balas antara asid apa kamu guna kat sini? Asid hidroklorik dengan alkali apa? Natrium hidroksida. Okay, itu kena masukkanlah kalau dia kata daripada eksperimen ni. Tetapi yang ini dia tak mention. So kalau dia tak mention, so kamu just letakkan dia sahaja maksud yang dalam buku teks. Okay. Terengganu ini Kedah. Mana soalan Kedah ni? Okay, so salah. Oops. Tulis ya, semua orang tulis ya. Haba penuturilan ialah haba yang terbebas apabila 1 mol dalam buku teks dia tulis apa? 1 mol sebab dalam skema dia macam lain pula. Kena hafal ya, apabila 1 mol air bertindak balas dengan apabila 1 mol air terhasil
Kita hasil daripada tindak balas. Kamu tengok buku teks ya. Sebab saya ini ingat lupa je. Tindak balas antara asid dan alkali. Okey. So, terima kasih Nuraini. Okey. Namakan asid X dan asid Y yang terlibat dalam tindak balas ini. So daripada sini kita dah tahulah dia nak hasilkan natrium klorida. So nak hasilkan natrium klorida, confirm lah asid yang digunakan itu ialah, siapa dapat jawab? HCl. HCl. Dia nak nama sayang, nama, bagi nama penuh. Sian dia tak ada nama penuh. Apa nama penuhnya? Asid hidroklorik. Okey, kalau kamu tulis kalau kamu tulis HCl saja Aiman, salah ya Aiman. Kena tulis panjang-panjang. Hidroklorik. Okey, hidroklorik. So, alkali Y yang kamu gunakan adalah natrium hidroksida. Okey. So dah siap. Okey, tak silap saya soalan ni ada satu sahaja soalan dia. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Tuliskan persamaan ion. Dia lain nanti daripada persamaan termokimia kan. So kalau persamaan ion kamu tuliskan persamaan antara ion hidrogen dengan ion hidroksida menjadi molekul air. Okey, D. Okey, bilangan mol. Okey, siapa dapat kira? Siapa ya? Saya nak. Saya nak Najwa. Najwa boleh try tak Najwa? Berapa bilangan mol asid yang kamu gunakan? Dekat sini dia pakai 25 cm tadu dan dia punya kepekatan pun 1 molar. So kamu gunakan N equal to mv/1000. So 25 kalikan dengan 1 bahagi 1000. So ini adalah bilangan mol asid X. So berapa? Siapa dapat jawab? Izzah? Lozian Ling pun aktif. 0.025. Oh, terima kasihlah Iman. 0.025 mol. Okey, dah siap. Kemudian kita kirakan perubahan haba. So perubahan haba kamu tahu Q sama dengan MC theta. So Q kamu, M kamu tadi berapa? 25, 50. So isi mass yang kamu gunakan 50 kali dengan 4.2 kalikan dengan Q. Q kamu, Q berarti theta. So theta kamu kat sini kamu guna 36. So 36 initial kamu suruh awal dua-dua sama, so 30 lah. So 36 tolak 30 dapat 6. Okey, 6. Berapakah kamu punya Q kamu? Mizah? Oh, Mizah. Berapa Mizah? 50 kali 4.2 kali 6. Berapa Mizah? 1260. 260. Okey, terima kasih Mizah dan Aiman. 1260 joule. Okey, kirakan heat of neutralization. So nak kirakan haba peneutralan macam biasa. Okey, macam biasa kirakan dulu dia punya. Okey, tengok sini. Okey, dekat sini kalau kamu tengok nilai dia 1 markah. So nilai dia 1 markah, kamu just buatkan 1260 joule, kamu bahagikan je dengan bilangan mol. Okey, tak payahlah kamu nak buat yang ayat-ayat tadi. So bahagikan dengan 0.025. Berapa? 50400. 50400 joule per mol. So tapi dia nak kira haba peneutralan sama dengan negatif berapa? 50.4 kilojoule per mol. Okey, yang ini. Kilojoule per mol. Lukiskan. Okey, dia suruh lukiskan. Okey, lukiskan macam biasalah. Okey, kita lukiskan, pastikan ada tenaga. Okey, tenaga.
Cikgu, saya kali ni saya nak buat H plus tambah OH minus. Boleh cikgu? Boleh. So, pergi tulis ke sini pula. H2O. Cikgu, saya tak nak buat ini. Cikgu nak buat HCl dengan NaOH. Boleh. So, delta H sama dengan negatif 50.4 kilojoule per mol. Okey. So, ni sini kata 2 markah. Okey, macam mana kamu nak dapatkan 2 markah? Yang pertama, tenaga kena ada, haba yang ini dan arrow tu kena betul. Okey, kemudian kamu tulis ini dengan betul. So, barulah kamu dapat lagi 1 markah. Okey, dapat 2 markah. Okey. Kemudian, seterusnya. Ramalkan nilai haba peneutralan. Okey, ramalkan nilai haba peneutralan jika asid X diganti dengan asid etanaik. So asid X tadi asid kuat. So asid kuat ditukar kepada asid etanaik. So kamu tahu asid etanaik adalah asid lemah. So agak-agaknya berapakah haba peneutralan dia? Semakin besar ke semakin kecil? Kecil. Semakin kecil. So tulis semakin kecil. Kalau kamu buat semakin kecil tu tak dapat markah. Semakin kecil daripada. Okay, daripada yang ini 50 ni. 50.4 kilojoule. Dah. Dapatlah kamu lagi 1 markah. Okey. Boleh? Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Terima kasih. So, 30 minit lagi untuk masa tutorial. Cikgu akan bagi kerja macam biasa. So, kerja cikgu ambil daripada buku teks yang lama, KBSM. So, nanti cikgu screenshot untuk kamu. Okay, soalan dia yang ini. Tolong buat sekarang tau. Hari sekarang juga cikgu nak jawapan. Okay, sekarang juga cikgu nak jawapan ya. Dekat apa namanya? Google Classroom. Okay. Mana soalan? Soalan dia panjang-panjang. Saya suruh nak buku lama ni sebab dia punya soalan tengok macam ni. Panjang kan? Panjang kan? So yang ini ada 4 soalan, yang ini ada 3 soalan. So ada 7 soalan. Okay, ada 7 soalan yang perlu kamu lakukan untuk masa tutorial. So 3 soalan tambah 1, 7 soalan. So sila letakkan di dalam Google Classroom setelah siap. Kemudian pastikan tulis nama, tulis nama data saya. Okay, pastikan betul, snap gambar bagi dengan saya. Okay, ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu riliskan untuk kamu untuk 30 minit ni untuk menjawab soalan. Tapi Google Meet ni cikgu on sahaja. Okay, sebelum tu cikgu screenshot dulu.